Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Apa khabar? Cikgu harap anak-anak didik cikgu 5 UiTM dalam keadaan baik, duduk di rumah, jangan keluar mana-mana. Benda yang tak penting jangan keluar, kita duduk rumah, kita jaga kita. Okay, saya Cikgu Haslinda. Cikgu rasa kamu semua masih kenal cikgu kan? Tahulah, tahun lepas tak jumpa sangat kan. Kot-kotlah takutlah lupakan cikgu. Harap-harap kamu masih kenal cikgu lagi Okey, untuk tahun ni cikgu bawa daripada tahun lepas ke tahun ini. Kalau tahun lepas cikgu juga yang mengajar RBT. Tahun ini juga cikgu akan mengajar kamu untuk subjek reka bentuk dan teknologi bagi tahun 5. Okey, apa yang cikgu paparkan di belakang itu adalah buku teks digital bagi subjek reka bentuk teknologi. Ini penggunaan sementara kamu. Minggu depan kamu dah boleh gunakan buku teks itu. Ini adalah paparan sementara, penggunaan sementara bagi minggu ini. Sebab kamu pun nak dapat buku teks dalam hari tak salah cikgu, hari Selasa, tak salah cikgu. Okey, disebabkan awak dapat buku teks, jagalah baik-baik, balut buku. Dan sebenarnya kamu sangat-sangat beruntung kerana tiap-tiap tahun kamu dapat buku yang baru. Okey, maknanya kamulah perasmi bagi buku teks reka, semua mata pelajaran. Bermakna bila awak dapat pinjaman ni, jagalah sebaik mungkin. Okey, kalau boleh balut buku. Jangan kalau ada akhir tahun tu koyak di mana-mana Kita kalau boleh kesiankanlah untuk adik-adik kamu yang nak menggunakan buku ini untuk tahun-tahun seterusnya. Okey, sebelum kita nak teruskan pembelajaran, yang saya akan gunakan sepanjang tahun 2021, buku yang saya akan gunakan adalah inilah buku teks. Okey, nampak Okey, yang kedua adalah buku latihan. Macam tahun lepas lah. Sekiranya kamu tak sempat lagi beli, kamu boleh gunakan buku tahun lepas. Tak ada masalah. Sebab cikgu yang sama kan. Awak boleh gunakan buku ni juga buku tahun lepas boleh, buku baru pun boleh mana-mana sahaja yang mudah bagi awak lah. Kalau boleh tak, saya tak nak susahkan siapa-siapa. Gunalah buku yang ada pada kamu sekarang. Okey. Baik, kita teruskan kepada topik, iaitu pengenalan. Saya fokus pada pengenalan dan topik pertama yang kita akan belajar pada hari ini. Di paparan pada belakang cikgu ni, bukan belakang ni, dekat skrin ni adalah buku teks digital RBT tahun 5. Okey, kita tengok satu demi satu Okey, sorry. Okey, ini adalah muka surat yang ketiga. Okey, penghargaan. Okey, kita pergi kepada kandungan. Okey, apa yang awak akan pelajari sepanjang tahun 2021? Okey, unit 1, teknologi rumah tangga. Unit 2, aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Unit 3, reka bentuk pengaturcaraan. Ini kita sisipkan teknologi maklumat komunikasi, penggunaan komputer. Okey, dan yang keempat, teknologi pertanian. Okey, bermaksud kita keempat-empat unit ni ada amali dan ada projek macam tahun lepas juga Okey, penerangan ikon. Okey, ni ikon, nota guru, aktiviti, imbas kembali, uji minda. Okey, imbas saya PAK 21, jejak TMK, tahukah kamu, dan STEM.
Okey, kalau kamu nak tahu STEM adalah gabungan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Itu dipanggil STEM. Okey. Ini pendahuluan. Okey, baik. Inilah kita akan belajar 4 unit utama. Okey, macam yang cikgu sebut tadi. Okey, baik. Kita kepada unit 1, teknologi rumah tangga. Apa yang dimaksudkan dengan teknologi rumah tangga? Okey. Dekat topik ini kita fokus kepada jahitan. Okey, jahitan. Kita tengok pada situasi yang dikemukakan di sini. Okey, Alia, ibu dan adiknya berada di sebuah kedai yang menjual produk berasaskan jahitan. Okey, kita tengok pada perbualan antara ibu dengan Alia ya dan adiknya. Okey, ibu, lihat ini. Ada banyak sarung tangan di sini. Corak jahitannya berbeza-beza dan menarik. Ya, Alia, ada pelbagai jenis mata jahitan digunakan bagi menghasilkan sarung tangan ini. Kain pengelap tangan ini juga mempunyai pelbagai bentuk dengan corak jahitan yang berbeza. Okey, apa yang dimasukkan dengan situasi dalam perbualan antara Alia, adik dan ibunya? Okey, di sini dia nak menceritakan tentang sarung tangan, 3 sarung tangan yang berbeza jenis jahitan. Okey, sarung tangan merupakan satu artikel jahitan yang dihasilkan menggunakan fabrik melalui proses jahitan. Okey, sama ada jahitan mesin, okey, ataupun jahitan tangan. Okey, terdapat banyak artikel jahitan di sekeliling kita. Apakah contoh artikel yang terdapat di dalam rumah kamu? Okey, apa contoh yang terdekat yang kamu boleh nampak yang menerangkan artikel jahitan tersebut? Contohnya, okey, macam dekat bersekitaran cikgu ni, apa awak nampak? Okey, macam bantal ni tapi bantal ni tak banyaklah dia punya artikel jahitan. Yang selalu nampak dekat macam sarung tangan lah. Contohnya lagi, apa lagi? Okey, baju. Baju yang dijahit pun sebenarnya banyak jenis-jenis jahitan pada baju yang dijahit. Okey, tudung saya ni pun ada jahitan okey, tengok. Kalau awak tengok secara dekat, okey, ni jahitan apa awak panggil? Okey, jahitan jahitan mesin. Okey, okay, kita terus kepada topik seterusnya adalah kenali mata jahitan. Okey, mata jahitan tangan. Jahitan tangan kita fokus kepada jahitan tangan, bukan jahitan mesin. Mesin tu awak cuma tekan dan dia jahit. Ini kita fokus kepada jahitan tangan. Okey, jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Terlalu banyak jenis. Awak akan tengok macam-macam jenis mata jahitan. Tetapi sebenarnya awak tidak tahu apa nama setiap jahitan yang dijahit pada sesuatu artikel jahitan. Okey, mata jahitan digunakan untuk mencantum. Apa fungsi dia? Untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Okey. Itu sebenarnya fungsi mata jahitan. Okey, yang ada 3 fungsi mata jahitan. Okey, yang pertama apa dia? Okey, mencantumkan kepingan fabrik. Yang kedua, membuat kemasan tepi fabrik. Okey, dan yang ketiga sebagai hiasan. Okey, boleh faham setakat itu? Okey, kita teruskan. Okey, seterusnya, iklan. Fabrik bermaksud, okey, apa yang kata fabrik? Fabris ke? Bukan fabris, tapi fabrik itu adalah kain. Okey, kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun, okey, seperti fabrik daripada kapas atau fabrik daripada linen ataupun fabrik daripada sutera. Okey. Dia buat lainnya daripada benang dicantumkan, okey, menjadi satu kain.
Okey, itu dipanggilnya fabrik. Okey, kita terus kepada jenis mata jahitan. Okey. Mata jahitan sebenarnya ada 6. Kita nak belajar untuk tahun 5 ini. Sebenarnya banyak, lebih pada 10 tak salah saya. Tapi kita belajar 6 sahaja jenis mata jahitan. Okey, yang pertama jahitan kia. Okey, apa tu jahitan kia? Okey, jahitan kia ni sebenarnya digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Okey, sebelum awak nak memulakan satu-satu jahitan, awak perlu jahit kia. Sebab apa? Dia adalah jahitan tetap dan menjahit bahagian klem yang meretas. Okey, dan dia boleh menggantikan jahitan mesin. Itu jahitan kia. Maknanya jahitan kia ni sebenarnya lebih kukuh daripada jahitan lain. Itu adalah jahitan kia. Okey, kita tengok kepada jahitan jelujur halus. Okey, dia ada 2 jelujur sebenarnya. Jelujur halus, jelujur kasar. Okey, jahitan jelujur halus ni digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okay, jahitan ini digunakan untuk membaiki kelepek yang meretas. Okey. Okey, kelepek yang meretas bermaksud kelepek pada baju kita, selalunya pada lengan-lengan baju ni. Okey, selalu akan meretas sebab pada baju kurung awak tu meretas. Itu digunakan untuk jahit jelujur halus. Okey. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan 2 atau lebih fabrik semasa menjahit. Dia sementara saja sebab dia tak kukuh. Kalau awak jadikan ia sebagai jahitan tetap, bermaksud kain awak jahit tu takkan kekal lama, dia akan terkoyak. Itu dia punya kelemahan pada jahitan jelujur kasar. Selanjutnya hanya sementara sahaja sebelum awak nak jahit kekal. Itu fungsi untuk jahitan jelujur kasar. Okey, seterusnya jahitan insang pari. Nama macam nama ikan. Insang pari. Sedap awak, asam pedas kan? Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Motif contohnya awak nak jahit atas kain. Okey, ada macam gambar. Okey, awak nak jahit kat sepi ni adalah insang pari. Itu dijadikan sebagai jahitan hiasan. Okey, jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap juga untuk menjahit bahagian kelepek atau bahan hiasan. Okey, seterusnya jahitan silang pangkah. Kalau silang pangkah senang je awak nak kenal. Awak nampak dia pangkah-pangkah macam gini, itu dipanggilnya jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap juga, mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey. Okey, kita tengok pada yang dia tunjuk otak, gambar otak tu ini lebih kepada kebat lah. Okey, mengapakah mata jahitan silang pangkah dan insang pari boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan pada artikel jahitan? Awak rasa kenapa? Okey, awak boleh fikirkan dan awak boleh berikan jawapan pada cikgu. Sebab apa kedua-dua mata jahitan ni boleh dijadikan sebagai jahitan hiasan? Okey, dan lagi satu, ada soalan yang berbentuk begini juga. Okey, iaitu bolehkah fabrik digantikan dengan bahan lain untuk dijadikan artikel jahitan? Boleh atau tidak? Sebab apa? Mengapa? Okey, kamu boleh berikan jawapan pada cikgu
dalam latihan nanti. Okey, ini kira ekstra 2 soalan lah. Okey, boleh Okey, masih bersemangat? Okey, ini kita pelajari 6 jahitan. Okey, kita sebut sama-sama. Okey, iaitu jahitan apa yang kita pelajari pada hari ini? Okey, jahitan kia. Okey, yang kedua, jahitan jelujur halus. Okey, yang ketiga, jahitan jelujur kasar. Okey, yang keempat, jahitan apa? Okey, jahitan insang pari. Okey, bukan ikan pari asam pedas. Okey, yang kelima, jahitan sembat. Yang keenam adalah jahitan silang. Ya, betul. Okey. Itu sahaja kita pelajari pada hari ini. Okey, sekejap lagi saya akan tunjukkan latihan yang perlu kamu buat. Okey, sekejap ya. Okey, baik. Untuk latihan kamu pada hari ini, okey, kamu dikehendaki menjawab soalan yang diberikan oleh cikgu. Cikgu dah masukkan juga dalam Google Classroom. Kalau kamu tak boleh akses Google Classroom, kamu boleh print out boleh, tulis dan tampal dalam buku latihan. Ataupun kamu nak salin semula, lukis pun tak ada masalah dengan apa cara sekalipun. Saya tak terima, janji kamu boleh siapkan. Okey, ini latihan yang cikgu beri pada hari ini, iaitu mengenai jahitan yang kita belajar. Okey, harap kamu dapat siapkan. Kalau dah siap, kalau menggunakan buku, siap tangkap gambar, sama ada kamu masuk dalam Padlet yang cikgu akan bagi link nanti dalam WhatsApp, ataupun menggunakan Google Classroom. Dua media saja yang saya nak. Kalau boleh jangan WhatsApp saya bukan tak nak terima WhatsApp daripada, kalau nak tanya apa-apa tak ada masalah. Tapi WhatsApp jangan sebab saya memang banyak kelas. Saya takut saya terlepas pandang yang dah menghantar tu. Takut awak dah hantar tapi cikgu tak sebut nama awak dalam WhatsApp. Saya takut itu sahaja sebab benda-benda macam ni bila dia bertindan-tindan, mesej ke atas nanti macam mana nak cakap nanti saya tak boleh nak baca keseluruhannya. Okey, saya harap kamu dapat siapkan kerja cikgu. Teruskan semangat belajar, jangan putus semangat. Walau dalam keadaan kita sekalipun sekarang ni, saya pun memang sangat-sangat rindukan nak mengajar secara bersemuka dengan kamu semua. Kita sama-sama berdoa agar COVID ni berlalu dengan cepat, kita dapat berjumpa, kita dapat belajar seperti biasa. Itu je lah. Dan cikgu memang sangat-sangat rindukan kamu semua. Okey, terima kasih. Salam sayang daripada Cikgu Haslinda. Sehingga kita berjumpa di masa akan datang, iaitu minggu depan. Dan kita akan berjumpa lagi dengan sesi pembelajaran untuk mata pelajaran lain. Okay, kita tunggu tak salah saya esok kan. Okey. So assalamualaikum dan bye bye.